Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam #PMU Gemilang. Kembali kita dalam part 2 bersama dengan Dr. Sofian. Masih lagi bersama Dr. Sofian untuk part yang kedua. Kita nak pada kali ini, pada episod kali ini kita nak kenali dari segi lebih lanjut berkenaan dengan jabatan elektrikal yang mana menjadi pegangan utama Dr. Sofian daripada awal dulu hingga bergelar seorang doktor dan pensyarah di Jabatan Ketenteraan Elektrikal. Doktor? Ya. Mungkin viewer kita ni tertanya-tanya ni, elektrikal ni memang macam mulalah kita bila tengok elektrikal ni pasal lampu je. Pasal lampu, pasal elektrik, pasal kipas dan sebagainya. Mungkin boleh Dr. Sofian kenalkan sikit elektrikal ni sebenarnya apa ni? Okey, kalau saya nak cerita tentang elektrik lah, saya fokus pada Politeknik Mekah. Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Mekah. So di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Mekah ni kita tawarkan dua program buat masa ini lah. So satu program kita panggil sebagai Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, dan satu lagi Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi. Ya. So melalui dua program ni, so pelajar pada semester pertama ni dia lebih kepada asas kepada kejuruteraan elektrik tu. Bila kita cerita asas ni, dia ada pengiraan komponen, dia kenal dulu komponen elektrik tu sendiri. Contoh komponen elektrik tu apa, Doktor? Okey, komponen elektrik ni dia ada macam-macam. Macam kita kata kat sini, nak pasang lampu ni, bukan dia hanya letak bulb je. Dia ada juga kita panggil sebagai resistor, induktor, kapasitor. So dari situ benda-benda tu yang kita bertampak lain nama dia tu kan. Betul. Kalau orang kata bukan orang engineering, dia tak tahu nama tu. Dia tak faham. So dia belajar komponen-komponen secara asas dahulu. Kenal komponen tu, kenal fungsi dia dan sebagainya. Ini sama konsep ke yang dengan kalau kita dekat sekolah menengah dulu dalam kemahiran hidup? Betul. Yang ada resistor. Betul. Okay. So dia ada macam halangan dia. Kalau arus tu masuk, dia ada halangan dia. So apa halangan dia, kiraan dia dan sebagainya. Okay, itu kita belajar secara asal di Politeknik. Dan of course kalau kita cerita tentang belajar Politeknik sendiri, dia menekankan hands-on atau kita panggil sebagai amali lah, berbanding dengan teori, di mana di Jabatan Kejuruteraan Elektrik sendiri bagi program, dua program ini, so kita ambil kira 60% adalah amali dan 40% adalah secara teoretikal itu sendiri. Amali ni maksudnya pelajar akan buat perkara itu. Betul. Kalau nak buat pemasangan lampu, dia buat pemasangan lampu tu. Betul. So ada kita kata kursus-kursus yang ditawarkan, salah satunya adalah electrical wiring lah. So di mana pelajar tu sendiri kena ada asas kepada cara kita nak pasang kita kata perhati-perhati kibat, lampu, switch dan sebagainya. Dan kalau kita cerita tentang amali 60% tadi tu, Syakir, okey, macam contohlah kita belajar satu. Bukan kita kata kita fokus pada pasang lampu saja. Elektrikal ni kita kata meluas. Ya, betul. So, bila kita cerita tentang ada komponen-komponen lain, ada kursus-kursus lain seperti digital, power elektronik, power system, di mana dalam satu-satu kursus ni, di Politeknik, pelajar tu dia terlibat dengan hands-on. Maksudnya dia belajar kelas tu, teori tu 2 jam seminggu. Dan lagi 2 jam dia kena conduct eksperimen. So apa yang dia belajar tu dia apply terus apply. So dari situ dia orang kata dia faham lagi. Ya, betul. So dia tak macam kita tu, dia belajar. So dia tak nampak benda tu apa benda. So kita bagi nampak dengan 2 jam lagi tu dia akan apply. Maksudnya sekadar dari segi bayangan. Betul. Dan kalau teori kita kena bayangkan macam mana nak pasang wire, macam mana nak pasang ni, macam mana pasang tu kan. Betul. Masalahnya doktor bayang lain, saya bayang lain. Betul. Itu problem dia. Okey, so maksudnya di Politeknik Mekah ni memang kita tekankan dari segi amali. So pelajar betul-betul tahu cara melaksanakan sesuatu pergasan. Betul Syakir. So bila dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti amali ni, dia ada pengukuran dalam. Dan of course bila kita cerita tentang diploma di Politeknik ni, jangan risau, semua tu dah diiktiraf. Dan salah satu yang kita kata engineering, JKE itu sendiri, iktiraf dia macam mana? Dia diiktiraf oleh Board of Engineering Malaysia tu sendiri. So bila dia orang keluar tu, MBOT, yes, BEM. MBOT ni lain, dia dua badan yang berbeza. BEM dan MBOT. So BEM ni yang dia diiktirafkan kita punya program kita ni. So dari situ kita kata apa yang dia orang belajar. Katalah Buka ni, ada orang kata Buka ni jauh ni dekat Sarawak ni. Sama tak kita belajar dekat Semenanjung tu? Yes, sama. Sebab benda tu dia dah diiktiraf. Accreditation ni dia bagi selaras. So Politeknik, kalau kata dia Politeknik di PD,
politeknik kata-kata di bandaraya yang besar seperti Kuala Lumpur sini, kalau ada politeknik itu, apa yang diorang belajar di sana sama dengan apa yang diorang belajar di muka, dan cara kita ukur pelajar tu pun sama. Kalau kita nak bagi soalan-soalan tas dia dan sebagainya, so dia akan ada soalan yang lebih kurang. So bila kata keluaran kita ni kualiti tak? Kualiti, sama kualiti macam orang. Selaras satu Malaysia. Betul. Sama. Okey, jadi dua program tadi, Elektrikal dan elektronik. Apa beza ni doktor? Okey, bila kita cerita tentang diploma kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, okey, kita tengok kepada dia sekarang ni, program ni dia pegang kepada dulu apa-apa program dia nak pada spesifik. So bila spesifik ni, ada pelajar dia kata saya keluar ni, kalau katalah kita ambil terlampau spesifik. Macam saya pegang degree pada sarjana muda kejuruteraan elektrik kuasa industri. Okey. So bila kuasa industri ni, orang kan cerita tentang pencawang, power station dan sebagainya. Itu spesifik saya. Itu saya punya core bidang saya. Dan bila kita kata, macam kita tawarkan diploma kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, so bila peluang pekerjaan kita kata pelajar ni lebih luas. So dia boleh pergi kepada bidang elektrikal dan dia boleh pergi juga pada bidang elektronik. Dan yang program kedua pula, macam kita kata diploma kejuruteraan elektronik komunikasi. Apa maksud komunikasi itu sendiri? Jadi elektronik lah. Ya, ni elektronik Komunikasi tapi dia pula. lebih kepada spesifik. Kenapa kita nak spesifikkan bidang ni? Sebab macam kita katalah Syakir, nak pasang kabel fiber dekat rumah ni. So bila keluar ni, pelajar kita akan jadi technician. So nak pasang kabel fiber ni, macam orang yang belajar core kepada elektrikal, dia tak tahu benda ni. So kalau kita nak ajar semua pelajar tu semua satu benda, tak dapat. So, tak cukup 3 tahun. Siap-siap 10 tahun kena buat diploma nak bagi dia mahir semua bidang elektrikal dan elektronik. So dia ada pengkhususan dia sendirilah, di mana untuk kes ni dia lebih kepada kita kata pelajar-pelajar yang lebih pandai tentang telecommunication tu sendiri. So dia tahulah kaedah-kaedah dan sebagainya. Okey. So electrical dan elektronik dan juga elektronik komunikasi. Betul. Okey. So dua ni lah. Tapi kenapa hanya dua ni menjadi keutamaan atau hanya dua ini yang ditawarkan politeknik muka? Dr. Sumit kata ada banyak tadi kan? Betul. Ada macam-macam electrical, fokusan dan sebagainya. Tapi kenapa dua ini menjadi keutamaan di politeknik? Okey, so kita cerita tentang politeknik ni, sebenarnya dia ambil kira faktor kita kata dia punya komuniti dia sendiri. So sebenarnya program yang kita tawarkan ni, dia melibatkan komuniti. Sebagai contoh politeknik Muka ni, dia melibatkan komuniti di Muka tu sendiri. So sebab tu lah di sini dia tengok kat kita, dia tengok bila kita kata komuniti di Muka ni memerlukan kemahiran dari segi elektronik komunikasi dan kejuruteraan elektrik dan elektronik tu, sebab tu lah kita tawarkan benda tu. Kita tak benda yang tak berkait dengan komuniti. Nanti kalau kita katalah kita tawarkan pula komputer dekat Muka ni, mungkin saya kata mungkin komputer ni mungkin kita tak gunakan sangat. So mungkin di daerah lain atau bahagian lain kita mungkin perlukan kemahiran. Sebab itulah kita kata kita nak rapat dengan komuniti, kita tawarkan benda yang berkait dengan komuniti. Maksudnya dari segi keperluan atau tawaran yang kita beri ni berkaitan dengan keperluan daripada industri. Betul. So bila kita kata pelajar yang masuk di politeknik Muka ni, keluaran dia mudah untuk dapat kerja. Sebab dah tersedia dah, dia nak benda yang kita nak, kita ada program yang dia nak tu kan, dah tersedia dah benda tu. So pelajar tu keluar, terus dapat peluang pekerjaan. Dan of course mungkin dalam lebih kurang tahun depan, tahun 2025 ni kita akan tawarkan program baru lah, CGE. So kita akan tawarkan CJ kejuruteraan elektrik pula. Kita akan buka program baru. Sebab kita kata komuniti di Muka ni, dia kata kita kena faham education level seseorang tu. Ada orang kata keluar je daripada SPM tu, dia orang nak pergi kepada kemahiran. So bila kita kata kemahiran tu, so dia akan pergi pada program CJ tu sendiri. Secara tak langsung keluaran dia akan mahir dalam pemasangan dan sebagainya. Dia berkaitan dengan elektrik. Apa beza doktor antara diploma dengan sijil? Kenapa politeknik perlu? Jadi doktor kita nak fokus kepada technical untuk sijil. Tapi apa bezanya? Kenapa dia tak boleh? Kenapa pelajar ni habis daripada SPM, kenapa dia tak boleh terus masuk diploma? Kenapa dia perlu ke sijil? Apa bezanya? Mungkin doktor boleh terangkan. Bila kita cerita tentang keluaran daripada SPM ni, okey, satu, dia pelajar ni tidak layak untuk masuk ke program degree. So dia ada, kita panggil sebagai transit lah. Transit dia boleh jadi sijil.
transit dia boleh jadi diploma, transit dia boleh jadi asasi, dan transit dia boleh jadi matrik. So dia adalah pengenalan kepada asas tu. Kalau kita nak pergi lebih jauh lah, so bila kita cerita keluaran daripada SPM ni, dia boleh pilih sama ada dia nak masuk pada sijil dan diploma. Dan bila Cik Syakir cakap, kenapa pelajar tu kena pilih sijil, tak pilih diploma dan sebagainya. So kita kena faham, kita pelajar kita ni ada keluaran yang mungkin dia tak minat pada matematik. Dia tahu buat kerja, dia tahu hands on, tapi matematik dia mungkin elektrik. Tak nak kira. dia tak nak kira. Dia kata, ada orang kata, saya tak mau. Admat memang kami tolak. SPM, admat memang jam terus. Kalau matematik pun susah. So kita tahu apa program yang minat. So kita bagi dia kemahiran. Keluaran dia nanti dia dapat kerja. Kalau diploma ni mungkin dia ada minimum requirement dia untuk matematik dan sebagainya. Sekurang-kurangnya C. So bila kita kata program CJ ni, dia ada juga minimum dia, tapi boleh untuk pelajar-pelajar yang mungkin sedikit lemah dalam satu bidang tu untuk sambung pada CJ. Maksud taklah gelap masa depan dia. Betul, kadang-kadang kita kata keluar SPM je dah apply nak masuk diploma politeknik, tak dapat pula kan. So dia nak cari mana alternatif dia. So kita tawarkan pula CJ supaya membantu dia orang. Dan kalau katalah minat dia orang dah belajar CJ ni, tak mau kerja macam saya, nak sambung lagi kan, boleh teruskan kepada diploma. Dan of course politeknik ni pun dia boleh transfer kredit lah. So benda-benda tu akan berlaku. So tak adalah kita kata dia terlampau buang masa untuk belajar tu. So at the end kita target dia, keluaran dia orang lah. Kita kata melahirkan graduate TVET yang berkualiti tu sendiri. Yes. Okay, so electrical memang kita dapat banyak, dan peluang sambung belajar ni sebenarnya adik-adik kan daripada SPM ataupun mungkin CJ ni bukan SPM saja ke, ataupun contoh orang yang dah bekerja boleh tak? Boleh, memang tak jadi masalah. Jangan dah bekerja 10 tahun dan sebagainya pun boleh sambung sijil. Even saya yang ada doktor ni pun, kalau saya rasa macam tak cukup sijil, saya terlepas sijil kan. So saya nak sambung sijil kejuruteraan elektrik pun boleh. Tak ada masalah. Dia meningkatkan kemahiran kita ni sendiri. Okay, so ini memang yang terbaik lah. Kita bantu dari segi yang bawah, yang tengah, yang atas. Semua kita rangkumkan sekali. Mungkin satu yang kita dah tahu dah, nak sambung belajar ke mana dan sebagainya, apa istimewanya kejuruteraan elektrik ni. Tapi satu perkara yang paling saya rasa utamanya bila kita nak sambung belajar ni adalah dari segi pekerjaan. Dan bila cakap pasal pekerjaan, of course dari segi pendapatan ni. Mungkin doktor boleh share sebenarnya untung ataupun besar ke gaji seorang pemegang diploma elektrik? Okey, kalau orang kata sekarang ni apa-apa pun kita nak pergi kepada belajar semua tu kan. Kenapa kita kata kita nak pergi kepada keluaran kita degree, master, PhD, of course berkait dengan pekerjaan lah. Tak ada pun orang kata saya nak belajar ni suka-suka je. Habis je belajar saya nak tidur kat rumah. Tak ada macam tu Syakir. So at the end dia kata mesti dia nak keluar. So selalu orang meletakkan level of diploma, degree, master, PhD dengan gaji tu sendiri. So bila kita kata keluaran PhD ni gaji besar, keluaran master ni gaji kurang sikit, dan bila kita diploma mungkin kurang, sebenarnya tidak. So bila kita kata sekarang ni kita dah ada purata gaji dia, ibu kerajaan kita pun dah letakkan minimum gaji bagi seseorang tu sendiri. Terbaru 1,700. Ya betul, sebelum ni 1,500 naik ke 1,700. So bila kita kata keluaran dia, dan of course politeknik sendiri dia ada kajian dia tentang pelajar-pelajar, dan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik ni average dia, pelajar dia gaji purata minimum dia adalah melebihi 1,500 secara purata dia. So dari situ kita nampak sebenarnya keluaran diploma ni permintaan dia tinggi. Sebab orang kata diploma ni dia orang boleh buat kerja. Mungkin dari segi degree dia belajar secara teori, so dia orang dilahirkan untuk jadi engineer. Manakala untuk diploma ni, keluaran ni kita panggil sebagai keluaran sebarang mahir, di mana dia akan buat kerja, dia adalah technician. So dia melaksanakan kerja tu. Degree ni pula dipanggil sebagai pekerja main, di mana dia design. Design tu dia lebih kepada documentation, dia faham tentang konsep dan sebagainya. Dan bila kita lihat industri-industri di luar ni, dia nak orang yang bekerja, yang boleh buat kerja. Sebab tu lah bila kita kata dari segi gaji tu Syakir tak perlu risaulah, 1,500 tu insya-Allah saya boleh kata ada peluang untuk belajar kita dapat. Yang penting peluang tu ada. Betul. Dengan diploma seperti ni, of course. And bagi salah satu pasaran yang sangat luas, kita semua boleh pergi. Bercakap tentang gaji ni, kita maklum sekarang kerajaan tekankan tentang gaji progresif. Dan mungkin gaji progresif kita tengok kejuruteraan ni adalah salah satu perkara yang ditekankan lah. Maksudnya siapa yang ambil TVET dan sebagainya, dia akan ke arah ke gaji progresif.
Mungkin Dr. Sufian rasa apa pendapat Dr. Sufian? Adakah sepatutnya sebegitu ataupun sebalik? Okey, sebenarnya bila kita tengok pada dasar kerajaan kita, sebenarnya dia nak membantu keluaran TVET ni. Even dia dah letakkan TVET ni, kita kata benda utama dalam dia orang punya dasar dia orang tu. Di mana politeknik sendiri pun dia keluarkan dasar dia sendiri lah. Di mana hala tuju politeknik dia nak pergi pada TVET for all. So dari situ, bila kita cerita tentang gaji dan sebagainya, kita cerita tahun 2030, keluaran daripada TVET ni bukan gaji, orang kata gaji yang rendah, level 1000 lebih, semua dah tak ada dah. Dasar dia dah letakkan akan melebihi 2000. Dan bila kita kata kemahiran dia orang dah setara dengan orang yang mempunyai degree itu sendiri. Wow. Maksudnya apa yang diajar di Politeknik UKAP, di Politeknik sebenarnya sama level dengan pengeluaran dia adalah sama level dengan degree. Ya, dia bila kita tengok sekarang ni lah, Syakir, bila kita kata dulu waktu saya belajar diploma ni, syllabus dia saya rasa macam okey lagi tau. Bila saya mengajar student saya tengok, wah, dia punya level dia dah macam saya sama degree. Cuma dia adalah cut off dia ada kita kata elemen amali dan theoretical. Kita tak ada lawan degree theoretical tu, lebih mendalam dan sebagainya. Dari segi calculation tu semua, saya boleh kata keluaran degree tu tahu tentang benda tu berbanding dengan keluaran diploma. Tapi bila kita tengok dari segi level of susah dia tu, memang kita kata dah makin meningkat. Sebab apa? Pelajar kita dah makin pandai. Kalau dulu saya nak pegang resistor yang kita kata tu kan, kita pegang kat sekolah menengah, tu pun saya pegang resistor. Sekarang ni budak-budak saya terkejut, dia orang dah pegang microcontroller. Kalau tahu kan Arduino, orang panggil Arduino tu kan, dia orang dah pegang dekat sekolah, bukan sekolah menengah, sekolah rendah. So kami pun kena bagi taklimat pada sekolah-sekolah rendah untuk penggunaan Arduino. So bengkel dengan budak-budak semua. So dia orang dah expose dengan TVET ni daripada sekolah rendah. So saya benda tu tak mustahil nanti kita kata peringkat darjah 1 pun dah ada orang dah expose daripada ni. So maksudnya dari segi gaji, kalau kita katalah dari segi gaji dan sebagainya, usah risau. Ya, betul. Tak ada masalah. Dia akan sentiasa meningkat. Progress. So dia kata progress. So dia akan sentiasa benda tu. Yang penting kena ada diploma. Betul. Electrical. Masuk politeknik, diploma electrical. Okay. So, itu sahaja untuk episod kali ini. Kita dah cover dan sebagainya. Cuma sebelum kita habiskan, amatkan episod kita untuk part 2 bersama Dr. Sufian, mungkin lebih dengar sedikit kata-kata hikmah, kata-kata azimat daripada Dr. Sufian kepada pelajar-pelajar dan juga mungkin masyarakat anak-anak muda di luar sana. Okay. So mungkin sebagai penutup lah, macam kita kata kat sini, bila kita dapat satu-satu, kita kata bila Tuhan kita bagi satu benda, dia takdirkan kita untuk pergi pada satu benda itu, kita kena jumpa yang terbaik. Macam saya sebelum ni, saya kata nak masuk ke diploma ni bukan pilihan saya nak masuk di politeknik ni. Of course kita target kepada matrik dan sebagainya. Tapi bila saya tengok balik, sekarang ni saya berada di level yang kita kata doktor ni, PhD ni. Bila saya tengok balik, saya kata rugi kalau saya tak masuk politeknik. Saya boleh kata macam tu, kalau katalah sekarang ni kalau saya masuk matrik, mungkin waktu tu perspektif saya berbeza. Tapi sekarang ni saya boleh kata keluaran politeknik ni berkualiti. Bukan kata tak boleh sampai PhD, boleh sampai. Dan untuk pelajar-pelajar ni, kalau boleh letaklah satu effort di mana kita tekankan pelajaran tu. Kalau kata diploma habis, kalau kata bekerja pun kita dapat tempat bekerja. Dan of course kalau kita nak tambah baik diri kita lagi, kita sambung lagi. Even sebagai pensyarah sendiri pun, saya galakkan rakan-rakan saya, okay, kalau you dah ada degree, sambung master. Explore your bidang lebih mendalam. Dari situ kita akan nampak benda tu sebenarnya dia naikkan diri kita tu. So, pokoknya passion kena ada, dan keyakinan, dan jangan berhenti belajar. Betul. Jangan berhenti belajar. Sentiasa tingkatkan diri. Ibu Dr. Sofia pun sekarang dah ada PhD pun, dia kata kalau ada sijil dia nak masuk lagi, nak belajar lagi. Mungkin ada banyak sijil yang lain-lain. Okay. So, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Sofian kerana sudi bersama kami di podcast Sudut Pandang. Dan insyaAllah kita akan kembali lagi dengan episod yang seterusnya. Terima kasih Dr. Sofian. Selamat. Assalamualaikum. Salam.